Audio Jungle. Terima kasih. Datuk Yang Bertua, beberapa ahli yang berhormat termasuk yang berhormat Tuaran Kota Belud telah membangkitkan berhubung peruntukan untuk negeri Sabah, khususnya di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Seperti mana ahli yang berhormat sedia maklum, pendirian perundangan daripada Jabatan Pembukaan Negara bahawa formula perkara 112C tidak lagi terpakai kerana kajian semula ke atas pemberian khas telah dijalankan dan dipersetujui bersama di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan bagi tempoh 1969 hingga 1973. Sekian lama perbezaan pendirian perguaman antara Kerajaan Sabah dan Kerajaan Persekutuan mengakibatkan persetujuan bersama tidak tercapai sejak tahun 1973. Dengan itu, kadar pemberian S12D telah kekal pada tahap 26.7 juta ringgit sejak tahun 1973. Sebagai tambahan, pegawai di Kementerian Kewangan juga akan merujuk kepada perlembagaan khususnya bahawa pemberian khas tertakluk kepada kemampuan kewangan negara. Sehubungan itu, cadangan berdasarkan asas 40% akan mengakibatkan kedudukan defisit semasa iaitu pembelajar mengurus melebihi hasil yang tidak dibenarkan oleh Perlembagaan Malaysia. Kedudukan ini tidak boleh dibenarkan berlarutan lagi. Kerajaan Persekutuan komited untuk meningkatkan kadar pemberian di bawah Seksyen 112D kepada Sabah dan Sarawak. Ini bukanlah kata-kata kosong. Kerajaan telah membuktikan kemajuan dapat dicapai dengan mengambil pendekatan pragmatik. Pada Disember 2021, perjanjian kerjasama komersial telah berjaya dimeterai di antara Kerajaan Negeri Sabah dan Petronas yang akan memacu pembangunan sektor minyak dan gas di Sabah serta telah menyumbang kepada hasil tambahan 1 bilion ringgit cukai jualan negeri diterima. Yang berhormat. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Yang berhormat. Sepanggar ke? Mungkin Kota Belud dulu, lepas ni Sepanggar. Saya rasa Tadi, dia punya soalan pun berkait. Kota Belud bangun dulu tadi. Cuma yang berhormat, sebab Perlembagaan 112C, 112 ni 40% adalah satu yang disebut dalam perlembagaan. Jadi saya mau tahu, saya rasa Menteri belum jawab dengan saya lagi, bila kerajaan negeri bersetuju dan siapa pemimpin yang terlibat? Terima kasih. Okey, sebenarnya soalan saya lebih kurang sama. Cuma saya ingin tambah sedikit. Yang berhormat Menteri, berkenaan dengan 40% kutipan yang perlu, cukai yang dikutip di negeri Sabah ini perlu ditinggalkan di negeri Sabah. Ianya merupakan satu perjanjian, satu item yang termasuk di dalam perjanjian pembentukan Malaysia dahulu, di dalam perjanjian Malaysia tahun 1993. Jadi bila yang berhormat Menteri menyebutkan bahawa ianya tidak lagi terpakai, menjadi persoalan kepada kita sebab ini merupakan satu benda yang baru yang berhormat Menteri. Rakyat Sabah saya yakin dan percaya mereka tidak tahu tentang ianya sudah tidak terpakai sebab sepatutnya apabila ia dibincangkan di peringkat negeri dan Kerajaan Persekutuan, ianya sepatutnya dibincangkan bukan saja melalui pemimpin-pemimpin di negeri Sabah tetapi ianya sepatutnya dibawa ke Dewan Undangan Negeri sebab ini merupakan satu perjanjian yang ditandatangani di antara Malaysia, Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi ianya tidak boleh hanya sekadar ianya sudah tidak terpakai hasil daripada perbincangan di peringkat Kabinet Negeri. Ianya sepatutnya dibincang sehingga ke peringkat Dewan Undangan Negeri. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Kota Belud. Just tambahan saja sebab dalam masa kita berbahas, masa peringkat kita berbahas meluluskan MA63 yang sedikit pada tahun lepas, saya ingat saya Wabri Menteri, kita ada menyebut dan kita ada soal meminta jaminan bahawa Perlembagaan Persekutuan, saya lupa, tapi memang dibagi tahu memang akan terpakai selepas ini. Terima kasih. Ya, perbezaan pendirian ni adalah perbezaan pendirian perguaman antara Kerajaan Sabah dan Kerajaan Persekutuan ini telah mengakibatkan persetujuan bersama tidak tercapai sejak tahun 1973. Tapi saya yakin pendekatan yang seperti kita buat di kerjasama komersial yang telah berjaya dimeterai antara Kerajaan Negeri Sabah dan Petronas boleh juga dibuat di kerajaan negeri. Jadi pendekatan seperti ini dan semangat jalinan kerjasama yang erat di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah pada masa ini akan dapat menghasilkan kata sepakatlah dalam perkara pemberian khas Seksyen 112D ini. Dengan itu, dalam tempoh terdekat pada tahun ini, Kerajaan Persekutuan akan dapat membayar tahap pemberian khas 112D yang lebih tinggi, insya-Allah. Yang Berhormat Beaufort dan Kalabakan juga telah memohon supaya peruntukan dan Sabah dan Sarawak ditingkatkan selaras dengan harga minyak yang meningkat serta untuk memenuhi keperluan pembangunan negeri. Kerajaan komited untuk memastikan kemakmuran bersama untuk semua ahli keluarga Malaysia. Mengambil kira keperluan pembangunan khususnya di Sabah dan Sarawak, kerajaan telah mengambil tindakan seperti berikut. Pertamanya, Sabah dan Sarawak adalah negeri penerima
pemberian tahunan terbesar dalam masing-masing 1.16 bilion ringgit dan 1.27 bilion ringgit, iaitu lebih 30% daripada keseluruhan pemberian kepada negeri. Kedua, dengan peningkatan harga minyak, kerajaan negeri akan menerima hasil tunai minyak 5% yang lebih tinggi, dan di samping itu peningkatan kejayaan Kerajaan Persekutuan mengutamakan perjanjian kerjasama komersial. Kedua-dua kerajaan negeri juga menerima hasil tambahan cukai jualan negeri atas produk petroleum, dan negeri Sabah dan Sarawak merupakan antara negeri dengan pertukaran perbelanjaan pembangunan ataupun development expenditure terbesar dengan masing-masing 5.2 bilion ringgit dan 4.6 bilion ringgit, iaitu melebihi 20% pertukaran DE kepada negeri. Di samping pertukaran DE, kerajaan juga telah menyokong pembangunan melalui pembiayaan secara off budget untuk projek seperti Lebuh Raya Pen Borneo. Ya, fasa pertama Lebuh Raya Pen Borneo Sabah sedang giat dijalankan dengan melibatkan 15 package dengan kos projek melebihi 10 bilion ringgit, di mana kemajuan setakat ini telah mencapai 52%. Seperti yang baru diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan bersetuju untuk meneruskan pelaksanaan 19 package kerja tambahan dengan kos lebih daripada 15 bilion ringgit dengan jajaran sepanjang 367 km dan tempoh pembinaan selama 5 tahun. Fasa pertama LPB Sarawak pula diluluskan dengan kos 19 bilion ringgit yang dibiayai melalui DE sebanyak 6 bilion ringgit dan bakinya 13 bilion ringgit secara off budget. Bagi melengkapi LPB Sarawak, kerajaan juga telah sekarang bersetuju untuk meneruskan dengan projek Sarawak Sabah Link Road dan juga projek Lebuh Raya Trans Borneo yang dianggarkan melibatkan kos melebihi 10 bilion ringgit dengan jajaran 500 km dan tempoh pembinaan selama 5 tahun. Pengumuman bulan ini atas persetujuan Kerajaan Persekutuan membiayai projek Lebuh Raya di Sabah dan Sarawak ini bernilai lebih 25 bilion ringgit tambahan. Jelas menunjukkan komitmen kerajaan memacu pembangunan untuk rakyat di Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat Menteri. Sepakat. Semangat, silakan. Okey, Yang Berhormat Menteri, dia balik kepada cerita yang saya sebutkan tadilah. Ini berkenaan dengan isu masa depan rakyat negeri Sabah. Sebab saya ingat apabila perjanjian Malaysia dibentuk, sebarang perubahan terhadap perjanjian ini ianya perlu mendapat kelulusan daripada Dewan Undangan Negeri. Saya masih ingat dahulu sewaktu kita membawa rang undang-undang tentang MN 63, saya ingat rakan-rakan daripada Sarawak menyuarakan tentang kenapa tidak perkara ini dibawa ke peringkat Dewan Undangan Negeri. Sekarang ini apabila kerajaan yang ada pada hari ini memindah isi kandungan perjanjian ini tanpa membawa ke pengetahuan Dewan Undangan Negeri, ini merupakan satu perkara yang cukup serius, Yang Berhormat Menteri. Ianya melibatkan proses undang-undang. Saya yakin kalau tidak hari ini, besar kemungkinan akan timbul isu perundangan nanti apabila kerajaan persekutuan menggugurkan perkara yang terkandung di dalam perjanjian Malaysia tahun 1963 ini tanpa persetujuan Dewan Undangan Negeri Sabah. So saya minta Yang Berhormat Menteri, khususnya Menteri Kewangan ini, lihat semula tentang perkara ini. Jangan sembrono menggugurkan perkara-perkara yang terkandung di dalam perjanjian Malaysia 63 kerana implikasi masa depan dia nanti akan melibatkan masa depan rakyat negeri Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, Kota Belud, saya bersetuju dengan apa yang Sepanggar bawakan ini sebab ini soal perlembagaan. Sebab sebelum ini saya kira kebanyakan daripada MP Sabah kita bercakap tentang boleh dimaklumkan. Kalau dulu tidak dimaklumkan, tidak boleh dimaklumkan. Sekarang ini tiba-tiba ada formula baru yang tadi YB Menteri kalau tidak silap saya dengar bagi tahu lebih tinggi daripada 40%. Kemudian ada juga YB Menteri cakap tadi mungkin ada implikasi keuangan. Jadi saya mau tahu formula macam mana? Formula sekarang sudah ada kata putus dan juga jumlah pemberian. Saya minta kalau boleh YB Menteri nyatakan formula ni. Terima kasih Yang Berhormat Sepanggar dan juga Yang Berhormat Kota Belud. Selaras dengan perkelembagaan persekutuan, kajian semula pemberian khas memerlukan persetujuan bersama seperti disebut tadi oleh Yang Berhormat Sepanggar, persetujuan di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan komited untuk meningkatkan pemberian khas, tapi formulanya, jumlahnya belum lagi diputuskan kerana masih lagi dalam perbincangan. Apabila perbincangan itu selesai, kita akan membawa of course kepada kabinet dan juga saya percaya kerajaan negeri Sabah juga akan be engaging lah Yang Menteri pada Dewan Undangan Negeri. Yang Menteri, Ya, Menteri, KK, Kota Kinabalu. ya. Ya, okey. Berkaitan dengan yang Boleh saya habiskan. Tapi yang saya committed di sini ialah komitmen kita untuk meningkatkanlah pemberian khas daripada 26.7 juta sekarang. Yang Menteri, yang apa yang dikatakan oleh Kota Marutu
di surat khabar tempatan beliau mengatakan bahawa kerajaan sudah memutuskan bahawa 5 kali ganda daripada peruntukan khas sekarang. So tetapi menteri tadi jawab sekarang masih dalam proses untuk memuktamadkan. So saya minta penjelasan. Ya, seperti saya beri penjelasan tadi, kita masih lagi dalam perbincangan. Di peringkat persekutuan, kita ada mesyuarat MA 1963 yang akan dipengerusikan oleh Yang Maha Perdana Menteri. Semasa mesyuarat ini dijalankan, di situlah perbincangan akan diadakan. Yang Bapak Menteri, tapi kalau tengok kepada Menteri ada hal lain yang Menteri. banyak lagi. Yang Menteri banyak perkara lain yang Menteri. Telah pun Banyak lagi, digugurkan tak Yang banyak hormat keputusan Menteri, telah dibuat. ada banyak hal lagi yang kami Banyak sedang hal. tunggu ni. Kami bahas Saya dah itu. beri penjelasan. Jempol pun tak jawab lagi. Balik punya ada soalan lagi yang Mak Menteri. Tolong. Kewangan bagi laluan atau tidak? Pada siapa? Pada Kuala Pilah? Setelah yang Mak Menteri dah selesai Sabah dan kita nak masuk. Kita nak clearkan Sabah dan kita nak masuk. Baling. Ha? Boleh, silakan. Terima kasih Mak Menteri. Pertama jempol sekali kan? saya nak ucapkan syabas dan tahniah. Kerana hari itu bila saya bawa isu yang peniaga-peniaga kecil ni yang akaun dia ditutup secara sembrono, tak disiasat dan sebagainya, Mak Menteri telah ambil tindakan. Bank rakyat dah ambil, bank negara dah masuk campur dan masih ada lagi 1-2 kes lagi minta bank negara lebih meneliti lagi supaya mengikut SOP seperti yang Mak Menteri sebut. Dia bukan tutup terus, panggil, gantung dulu akaun tu dulu, lepas tu suspend akaun, later siasat, baru ambil tindakan. Terima kasih. Yang keduanya yang mustahak ni yang saya nak sebut, adakah yang Muhammad Menteri sedar kita ni ada orang miskin baru sekarang. Miskin baru ni di kalangan dulu dia T20, sekarang jadi B20. Di antaranya pilot, engineers dan sebagainya yang gaji mereka yang melebihi 10,000. Saya bawa dalam pembahasan saya itu, mereka ni ada duit 300, 500, 700, 900, malah ada yang sejuta lebih dalam KWSP mereka. Hari ini mereka tak ada tanah untuk mengusahakan dan sebagainya, duduk di kawasan bandar. Jadi mereka minta Yang Muhammad Menteri untuk tengok balik KWSP beri ruang dan peluang untuk mereka keluarkan wang mereka yang ada 3-4 ribu tu 10%, 20% untuk mereka nak mulakan hidup baru. Apakah Yang Muhammad Menteri punya pandangan berkaitan dengan isu yang saya bawa ni? Terima kasih Muhammad Menteri. Terima kasih Abang Baling, silakan. Ya.